Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Dalam siri kuliah ini kita akan lihat tentang infrastruktur teknologi maklumat, khususnya perisian dan perkakasan. Baik, kalau infrastruktur teknologi maklumat sebenarnya boleh kita bahagikan kepada lima bahagian, iaitu perkakasan komputer, perisian komputer, teknologi pengurusan data, rangkaian dan telekomunikasi, dan juga perkhidmatan teknologi. Jadi kita akan lihat bahagian-bahagian ini dalam beberapa siri kuliah ataupun dalam beberapa topik. Dan untuk topik kali ini kita akan lihat kepada dua bahagian, iaitu perkakasan komputer dan juga perisian komputer. Dan kenapa perkara ni penting ataupun kita nak lihat, sedangkan perkara yang kita akan lihat hari ini boleh dikatakan agak basic lah. Maknanya anda mungkin dari pengetahuan anda, pengetahuan anda dan juga apa yang anda telah lihat di dalam mungkin kursus lain seperti aplikasi komputer, anda dah lihat perkara ni. Tetapi kita akan lihat juga kerana kita akan lihat dengan peranan sebagai seorang pengurus lah, iaitu anda sebagai bakal accountant, bakal menjadi pengurus di dalam organisasi anda yang mentadbir ataupun membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan yang diambil oleh organisasi dalam perkara-perkara seperti ini. Jadi anda pun perlu mengetahui, bukan semata-mata sebagai user, sebagai pengguna kepada teknologi, tetapi anda sebagai pengurus teknologi, pihak yang membuat keputusan tentang bagaimana hendak melaburkan ataupun sama ada nak melaburkan wang ringgit di dalam teknologi. Okey, jadi kita sebut tadi ada lima bahagian dalam infrastruktur teknologi maklumat. Jadi yang pertama kita lihat kepada perkakasan komputer, dan untuk itu kita lihat dulu secara umumnya jenis-jenis komputer. Dan jenis-jenis komputer ini pun anda tahu sangat, dan antara yang sangat yang sebati dengan kita ialah kita punya handheld mobile devices lah kan, iaitu telefon bimbit kita lah, smartphone kita. Tapi anda juga lihat di sini ada yang kita panggil sebagai PDA. Apa dia PDA ni? PDA ni ialah Personal Digital Assistant. Mungkin kita tak biasa dengar istilah ni. Jadi Personal Digital Assistant ni satu ketika dahulu wujud, tidaklah begitu popular seperti smartphone sekarang, tetapi dia mempunyai peranan seperti handphone. Dia menyimpan kalender, menyimpan konteks, yang mana ketika itu telefon bimbit mempunyai peranan yang sangat terhad. Seperti telefon bimbit belum lagi kita panggil sebagai fast smartphone. Jadi orang menggunakan personal digital assistant, tetapi ni tidak widespread lah, tidak menjadi arus perdana, kerana smartphone telah timbul dan telah mengambil alih peranan PDA tersebut. Kerana dalam smartphone dia mempunyai lebih, selain daripada peranan telekomunikasi, dia juga mempunyai peranan sebagai PDA. Kemudian of course PC lah kan, personal computer, dan seterusnya workstation ni adalah PC atau personal computer yang lebih powerful lagi. Namun begitu dia punya perbezaan antara PC dan workstation ni perbezaan yang tidak begitu ketara lah. Maknanya sesuatu komputer yang kita anggap sebagai workstation sekarang, tetapi mungkin dalam tempoh 2 tahun hanya dianggap sebagai PC biasa.
kan. Jadi kerana perbezaannya ialah dari segi kuasa pemprosesannya lah. Selain daripada itu adalah server. Okey, jadi server ni sangat penting. Okey, server ni satu komponen yang sangat penting, yang mana server dia berperanan sebagai komputer yang memberi servis kepada pengguna ataupun memberi servis kepada komputer-komputer lain. Okey, dan kita akan lihat nantilah lebih detail nanti berkenaan dengan server. Kemudian mainframe. Mainframe adalah komputer yang lebih besar lagi, yang mengendalikan centralized information, yang mengendalikan pemprosesan secara bertumpu dan mengendalikan urus niaga ataupun proses yang banyak. Jadi contohnya diberitahu di sini ialah digunakan oleh airline untuk mengendalikan booking system. Dan lebih tinggi lagi dipanggil sebagai superkomputer, dan dia mempunyai kuasa pemprosesan yang bahkan lebih besar lagi supaya dapat mengendalikan pengiraan yang kompleks, banyak pengiraan dalam masa serentak, dan biasanya digunakan untuk tujuan kejuruteraan, simulation, weather forecasting. Okay. Grid computing. Okay, grid computing terdiri daripada komputer-komputer yang kecil, tetapi komputer kecil yang di-networkkan, dirangkaikan supaya pemprosesan yang besar dapat dikendalikan dengan lebih efektif, dia lebih efisien. Jadi kita ada banyak komputer-komputer kecil, tetapi kita ada pemprosesan yang besar, maka pemprosesan besar tu dapat diagihkan, dipecah-pecahkan dan dibahagi-bahagikan kepada komputer-komputer yang kecil. Jadi sebenarnya grid computing ni akhirnya dia dapat menjadikan banyak komputer-komputer kecil supaya berperanan seperti virtual superkomputer. Okay. Okey, mari kita lihat kembali kepada client server. Kita lihat kembali kepada server, dan kerana server ni terlibat dalam client server computing, dia adalah sejenis dipanggil distributed computing, iaitu computing dilakukan di peringkat user, tetapi user mendapatkan data ataupun pemprosesan daripada server lah. Okey, maknanya server mengendalikan data ataupun mengendalikan proses. Jadi dia memisahkan antara client dan server. Jadi client ni ialah komputer yang diakses oleh pengguna, manakala server lah yang menyimpan data ataupun mengendalikan network. Okey. Jadi dan dalam konteks kita sekarang, kita begitu banyak menggunakan client server computing tanpa kita sedari, ya. Dalam client server computing ni ada two tier ataupun multi tier. Okey, kita lihat gambaran tentang two tier ni. Jadi dalam two tier kita ada satu client dan kita ada satu server. Client ni ialah komputer yang kita gunakan, tetapi data tidak disimpan di komputer kita. Jadi client, kita akan akses kepada komputer client kita, dan komputer dan client akan menghantar permohonan kepada server, dan server akan mengembalikan data atau servis lah. Okey. Ini simple lah. Ini single tier. Okey, single tier kerana dia hanya ada satu client, dia communicate direct dengan server, ya. Tetapi yang lebih prominentnya ialah multi tier. Okey. Jadi as simple as anda nak akses kepada Facebook anda pun adalah
adalah client server computing, ya, client server, kerana data ataupun pemprosesan Facebook tu bukan berada di dalam komputer anda, tetapi berada di server. Jadi anda hanya menggunakan device anda, sama ada handphone ataupun laptop, sebagai dia berperanan sebagai klien, tetapi di data tentang Facebook anda berada di of course di pejabat Facebook lah, ya, di Facebook headquarter. Begitu juga katakan anda nak daftar kursus di SMP Web, itu pun adalah client server computing, di mana anda mengakses kepada komputer anda ataupun smartphone anda. Maka anda perlu pastikan smartphone anda ataupun komputer anda ada akses kepada internet. Tanpa internet, maka anda tak boleh buat pengemaskian di dalam SMP Web. Jadi anda perlu pada internet. Maka apabila device anda mendapat sambungan ke internet, maka melalui internet yang merupakan satu rangkaian yang paling besar di dunia, anda akan dibawa ke web server. Jadi contohnya web server UKM. Jadi mungkin anda sampai ke web server UKM, anda akan lihat website UKM, dan di situ anda cari link ke SMP Web. Kemudian anda dah jumpa page SMP Web. Di situ anda perlu masukkan nombor ID dan juga password anda. Okey. Bila anda klik saja button submit ataupun hantar, maka dia akan proses, iaitu dia akan dia akan hantar ke application server, dan application server ni lah akan membuat perbandingan, ya, membuat perbandingan antara apa yang anda key in dengan apa yang ada dalam data. Jadi application server akan akses kepada program, dan program tu akan akses kepada data di dalam UKM, sama ada match ataupun tidak password anda. Okey. Dan apabila dia telah run, manakala application server tu akan beri kiranya successful punya matching, maka dia akan beri arahan kepada web server untuk memaparkan page yang lain, iaitu page di dalam SMP Web lah, page di mana anda boleh nampak kursus-kursus yang anda telah ambil, ke kursus yang anda boleh register. Jadi jadi semua ini berlaku dalam tempoh yang sangat cepat, ya. Sedangkan berapa banyak komputer yang telah lalui, ya.